Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel menggempakan akhirnya sahabat semua. Seperti yang kita tahu, ahli parlimen daripada Parti Bersatu Kuala Kangsar yang telah menyatakan sokongannya kepada Kerajaan Perpaduan dan juga kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan membuatkan ya seluruh negara kita merasa terkejut dengan keputusan ini. Namun apa yang lebih mengejutkan kita sahabat semua adalah apakah tindakan dan apakah perkara yang akan dilakukan oleh pemimpin daripada Bersatu ke atas keputusan yang telah dibuat oleh MP Kuala Kangsar ini. Dan selepas beliau ya membuat kenyataan untuk memberikan sokongan kepada kerajaan, beberapa hari ini ya dalam minggu ini kita tidak melihat beliau datang ke parlimen ya. Adakah satu desakan, adakah satu tekanan ya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Bersatu seperti Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Mungkin juga Azmin Ali ya terlibat dalam menekan MP Kuala Kangsar ini. Jadi hari ini sahabat semua, apa yang menarik untuk saya kongsikan adalah akhirnya Bersatu bertindak dan telah pun membuat keputusan ya kepada MP Kuala Kangsar ini. Jadi apakah yang dilakukan oleh Bersatu berkaitan dengan isu ini? Ini yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita. Jadi Bersatu akhirnya Bersatu keluarkan surat tunjuk sebab pada MP Kuala Kangsar kerana sokong Perdana Menteri. Jadi mari kita lihat ya apakah yang dinyatakan oleh kenyataan ini. Bersatu telah pun mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada anggota Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid kerana pendiriannya yang menyokong kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu juga antara lain membincangkan kedudukan ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Katanya lembaga disiplin parti telah pun menghantar surat tunjuk sebab kepada Iskandar Zulkarnain sebelum sebarang tindakan diambil ke atas beliau mengikut perlembagaan parti, kata Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin. Iskandar Zulkarnain pada 12 Oktober lalu mengumumkan sokongan ke atas sokongan ya atas alasan mahu menguji sama ada Anwar ikhlas memberikan peruntukan kepada anggota parlimen yang menyokong dasar kerajaan. Sehari selepas itu, Hamzah mendakwa Iskandar Zulkarnain diugut oleh pihak ISPRM. Ya, dan tuduhan ini bagaimanapun dinafikan oleh Badan Pencegahan Rasuah itu. Dan juga Ketua Polis Negara, Razarudin juga semalam berkata tiada laporan diterima berhubung dakwaan ugutan terhadap Iskandar Zulkarnain. Sejak pengumuman mengejutkan itu, Iskandar Zulkarnain langsung tidak menghadiri sidang parlimen termasuk ketika Anwar membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober yang lalu. Malaysia kini cuba menghubunginya sejak 2 minggu lalu melalui panggilan telefon tetapi tidak diangkat, pesanan mesej juga tidak dibalas. Jadi sementara itu, Hamzah juga mengumumkan parti itu akan mengadakan Perhimpunan Agung tahunannya pada 23 hingga 25 November bulan depan di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam. Katanya perhimpunan itu akan bermula dengan perasmian sayap-sayap Bersatu pada 23 November diikuti Perhimpunan Agung pada 24 dan 25 November. Jawatan kuasa induk perhimpunan itu akan dipengerusikan oleh Naib Presiden Razi Jidin atau lebih dikenali sebagai Guru Besar Nobita katanya. Itu dia sahabat semua perkembangan terkini ya. Selepas MP Kuala Kangsar ini mengambil keputusan untuk menyokong Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan hari ini. Dan apa yang mengejutkan kita sebenarnya adalah dakwaan daripada Hamzah Zainuddin. Ya, sebelum beliau berjumpa dengan MP Kuala Kangsar ini, beliau telah pun membuat satu tuduhan yang melampau, satu tuduhan yang berbaur fitnah. Mengatakan kononnya ada tekanan daripada ISPRM, kononnya Perdana Menteri ada campur tangan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang amat serius. Dan selepas itu apa yang berlaku? Ya, Azam Baki ya, Ketua Pesuruhjaya ISPRM telah membuat kenyataan juga yang mana menafikan seperti yang dituduh oleh Hamzah Zainuddin, kononnya ada tekanan daripada pihak ISPRM terhadap MP Kuala Kangsar ini untuk menyokong Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi perkara itu telah pun dinafikan
oleh pihak SPRM. Jadi apa yang membawa maksud kepada perkara ini adalah bahwa ya tuduhan sembrono ya daripada pemimpin bersatu Setiausaha Agungnya itu Hamzah Zainuddin amat jelas ya bahwa mereka sangat terdesak sehingga sanggup mengeluarkan kenyataan berbau fitnah seperti itu. Dan kenapa saya katakan ia yang berbau fitnah? Kerana tidak ada satupun ya laporan polis yang dilakukan oleh parti ini, Parti Bersatu, pemimpin-pemimpin mereka, penyokong-penyokong mereka. Ya, tidak ada satupun yang mereka buat untuk membuat laporan polis terhadap tuduhan yang dilakukan ataupun dibuat oleh Hamzah Zainuddin ini. Dan perkara itu juga turut disahkan sendiri oleh Ketua Polis Negara ya, Ketua Polis Negara yaitu Nazarudin Hussain juga berkata tiada laporan yang telah dibuat ataupun diterima berhubung dakwaan ugutan terhadap Iskandar. Jadi jelaslah bahwa permainan keterdesakan mereka sehingga sanggup membuat satu tuduhan sebegitu rupa ya amat memalukan sahabat-sahabat semua. Ya, kita tahu ya dengan kesombongan, dengan keangkuhan daripada pimpinan Perikatan Nasional ini ya walaupun seringkali ya kalau kita lihat sebenarnya Datuk Seri seringkali mengumumkan apabila ditanya di parlimen bahawa peruntukan ahli parlimen itu akan diberi tetapi kena ada ya perjumpaan, berjumpa ya dan tetapkan apakah yang mereka lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya selaku Ketua Pembangkang satu ketika dahulu bertemu dengan Perdana Menteri ketika itu yaitu Ismail Sabri dan akhirnya sahabat semua terailah satu perjanjian ya yang mana pembangkang ketika itu yang diketuai oleh Datuk Seri dan juga Perdana Menterinya Ismail Sabri untuk menyokong segala dasar yang memfokuskan kepada rakyat. Selain itu untuk memulihkan ekonomi dan juga menstabilkan politik. Tetapi tidak kepada pembangkang hari ini yang seolah-olah kononnya mereka dizalimi, yang seolah-olah kononnya ya kerajaan ini tidak bertanggung jawab kerana tidak memberikan peruntukan kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah pun pembangkang ya tidak diberikan ya peruntukan sebagai ahli parlimen oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini ya sejak UMNO memerintah, lepas itu diikuti oleh mana-mana kerajaan sebelum inilah kecuali lah selepas Datuk Seri bertemu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri. Akhirnya memeterai satu MOU. Jadi kita boleh nampak mereka tidak mau ya kerana sombong dan mahu menggunakan isu ini untuk isu politik ya. Kononnya kerajaan zalim, kononnya kerajaan ini menekan, tidak bagi peruntukan. Sedangkan ya peruntukan yang mereka nyatakan itu di sini adalah ada dua perkara. Satu peruntukan untuk rakyat, perkara itu tidak pernah ya tidak dilakukan oleh kerajaan ya. Malah peruntukan untuk membangunkan rakyat, membantukan rakyat itu sentiasa dilakukan. Kecuali peruntukan sebagai ahli parlimen pembangkang. Itu cerita lain sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja apa yang saya ingin kongsikan. Dan sekiranya anda juga mau berikan sebarang komen, berikan komen dalam ruangan komen. Dan dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.